adanya satu wawancara iaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan kita pun sudah memaklumkan tetamu undangan kita pada hari ini itu Yang Mulia Puan Arni Nur Akilah binti Bakan itu selaku Pegawai Pelajaran Kesihatan. Jadi apakah yang akan diperjelaskan pada hari ini dengan wawancara tajuk yang dibawakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut lagi mengenai dengan wawancara kita pada hari ini. Tapi mungkin sebagai mukadimahnya kita menserahkan kepada Puan. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada penonton yang saya hormati. Sebelum kita mulakan sesi wawancara kita pada pagi ini, saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Arni Nur Akilah Haji Wang Bakar, Pegawai Pelajaran Kesihatan daripada Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. So terlebih dahulu mewakili Pusat Promosi Kesihatan, saya ingin berterima kasih kepada pihak Radio Television Brunei RTB kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi ini bagi membincangkan lebih lanjut lagi mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2022. Jadi setiap tahun Hari Tanpa Tembakau ini diadakan. Jadi di sini bilakah sambutan Hari Tanpa Tembakau ini tarikh yang disambut selalunya? Okey, bagi pengetahuan semua, kemarin pada 31 hari bulan Mei 2022, sambutan Hari Tanpa Tembakau yang disambut pada setiap 31 hari bulan Mei setiap tahun telah pun disambut di seluruh dunia. Okey, tadi. Dan Puan, kita ingin mengetahui apakah dia tujuan iaitu bagi menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada setiap tahun ini. Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Yes. Tujuan bagi hari ini untuk disambut pada setiap tahun adalah bagi memberikan peluang untuk meningkatkan kesedaran, dan ini adalah tidak hanya terhad mengenai bahaya penggunaannya, tetapi ianya juga merangkumi pelbagai isu-isu lain yang berkaitan dengan tembakau dan industri tembakau secara amnya. Selain daripada itu, ianya juga bertindak sebagai platform dalam memberikan panduan mengenai apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia bagi menuntut hak mereka dalam menentang industri tembakau untuk melindungi kesihatan mereka dan generasi yang akan datang. Jadi kita mengetahui pada 31 Mei Hari Tanpa Tembakau setiap tahun disambut di sini. Jadi mengikut pengalaman ataupun pemahaman kami di sini, tema bagi Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini adalah berlainan pada setiap tahun. Jadi apakah dia tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk tahunan ini? Okey, untuk maklumat semua, Joa, Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini temanya adalah tembakau, ancaman kepada alam sekitar kita. So tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai akan kesan buruk kitaran tembakau terhadap alam sekitar, semulai daripada penanaman pokok tembakau, penghasilan produk tembakau, pengedarannya sehinggalah sisa toksik yang dihasilkan selepas penggunaannya. Selain daripada itu, kempen ini juga bertujuan untuk mendedahkan usaha dan muslihat industri tembakau yang cuba untuk membersihkan reputasi mereka dan secara licik memasarkan produk mereka ini sebagai mesra alam ataupun dari arti kata lain environmentally friendly. Dengan mengetengahkan isu ini, ianya diharap akan dapat mendorong dan memberikan satu lagi alasan bagi para perokok ataupun para pengguna tembakau, produk tembakau untuk berhenti merokok. Ya, baik. Penjelasannya cukup ini orang cukup jelas untuk dikongsikan bersama dengan penonton kita, dan mengikut daripada apa yang telah Puan kongsikan sebentar tadi merokok bukan hanya membahayakan kesihatan penggunanya ataupun pengamalnya, akan tetapi ianya juga memberikan kesan yang buruk terhadap persekitaran. Jadi Puan, mungkin dapat dikongsikan bersama, bolehkah memberikan huraian yang lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini, silakan. Ya. Okey, so umum mengetahui yang penggunaan tembakau membunuh sehingga separuh daripada penggunanya, iaitu kira-kira lebih 8 juta nyawa telah diragut disebabkan oleh penggunaannya sahaja. Merokok bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan penggunanya dan orang-orang di sekelilingnya, tetapi ianya juga memudaratkan alam sekitar. So sebagai contoh, penanaman pokok tembakau menyumbang kepada penebangan hutan seluas 200,000 hektar setiap tahun. So ini bersamaan dengan sebesar 494,000 padang bola.
Manakala penghasilan produk tembakau pula menyumbang kepada hampir 84 juta metrik tan karbon dioksida setiap tahun, yang mana ini adalah bersamaan dengan pelancaran 280,000 roket ke angkasa. Yang mana kesemua ini kita tahu yang seterusnya ianya boleh menyumbang dan memburukkan lagi kepada peningkatan suhu dunia, iaitu global warming dan juga perubahan iklim ataupun climate change. Di samping itu, selepas penggunaannya itu, iaitu pembuangan puntung rokok juga menyumbang kepada kemudaratan alam sekitar. Dianggarkan 4.5 trilion puntung rokok tidak dibuang dengan betul setiap tahun. Dan kajian juga menunjukkan kira-kira 65% perokok membuang puntung rokok mereka ini di rata-rata tempat. So, puntung-puntung rokok ini seterusnya akan mengeluarkan beribu-ribu bahan kimia ke udara, air dan tanah. Binatang laut seperti ikan, penyu dan sebagainya juga akan menjadi mangsa kerana termakan puntung rokok tersebut. Selain daripada itu, bahan-bahan toksik dari puntung rokok ini juga akan meresap ke dalam tanah dan saluran air dan akhirnya memudaratkan kesihatan ke semua organisma termasuklah manusia sendiri. Jadi 4.5 trilion potong rokok tidak dibuang dengan betul setiap tahun. Yes. Adakah 4.5 trilion ini seluruh dunia? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi bayangkan ya, banyak kesan-kesan buruknya kepada alam sekitar, bukan saja alam sekitar, malah haiwan dan juga hidupan laut. Jadi ini yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita titik beratkan dan juga tingkatkan kesedaran kita. Jadi di sini Puan, jika merokok menyebabkan isu-isu persekitaran seperti yang disebutkan tadi, adakah produk tembakau lain seperti rokok elektronik ataupun vape dianggap sebagai lebih baik? Okay. So ini merupakan soalan yang selalu diterima dari orang dari masyarakat. Betul. Yes. Walaupun syarikat tembakau secara licik memasarkan produk-produk ini, termasuk vape inilah, sebagai lebih mesra alam, sangkaan dan kenyataan ini sebenarnya adalah tidak benar sama sekali. Ini adalah kerana pembuangan sisa rokok elektronik juga mencemarkan alam sekitar. Bateri dan alat rokok elektronik sebenarnya mengandungi bahan yang berbahaya seperti plumbum dan mercury, dan jika ianya dibuang merata tempat seperti ke dalam tong sampah, seperti apa yang seringkali berlaku, bahan kimia ini juga akhirnya akan meresap ke dalam tanah dan saluran air atau ditelan oleh hidupan liar, dan akhirnya ianya juga akan masuk ke dalam rantaian makanan manusia ataupun human food chain. Bayangkan sahaja penggunaan tembakau ini, termasuk vape yang seringkali disangkakan sebagai tidak mempunyai impak negatif, mampu menjejaskan amat banyak nyawa dan juga benda. Jadi kita maklumlah dengan penjelasan yang telah pun Puan Arni katakan sementara tadi, sebenarnya ianya nada beza. Betul. Tetap memudaratkan petani. Jadi sekali lagi kita ni perlu meningkatkan kesedaran kita mengenai dengan perkara ini ataupun apa yang kita bawakan pada hari ini, Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ya, betul sekali. Baik, jadi untuk kesedaran, mungkin dapat Puan kongsikan ya, apakah saranan iaitu khususnya bagi pengguna-pengguna produk tembakau yang berada di luar sana. Silakan Puan. Okey, saranan saya mewakili Kementerian Kesihatan, jika Auda adalah seorang pengguna produk tembakau, sama ada merokok ataupun menggunakan vape, Auda bolehlah mencuba untuk berhenti. Jika Auda pernah mencuba sebelum ini dan percubaan ini gagal dan Auda merasakan yang Auda memerlukan pertolongan profesional, Auda bolehlah mengunjungi klinik berhenti merokok ataupun KBM di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan secara percuma. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 mengenai KBM. Manakala bagi yang tidak pernah menggunakan produk tembakau, diharapkan dengan informasi yang baru dikongsikan ini, ianya akan menambah satu lagi sebab untuk tidak menggunakan ataupun mencuba menggunakan mana-mana produk tembakau ini. Dan kalau kita ni sedia maklum ya, kalau bagi mereka yang perokok, yang suka merokok, jadi yang akan mendapat kesannya orang di sekeliling kita ni. Ya, tadi Puan juga mengatakan dengan vape ni. Jadi bagaimana dengan asap vape ni? Khususnya untuk orang di sekeliling. Kadang-kadang sampai ada kita ni lihat di dalam kereta pun orang jendela bertutup,
berasap-rasap dalam kereta. Sedangkan dalam kereta tu ada pasangan, ada anak-anak. Jadi kesannya macam mana? Mungkin Puan boleh menjelaskan. Ya, istilahnya sebagai perokok pasif kali itu, betul ya? Ya, betul Puan. Kalau penggunaan vape itu kami istilahkan sebagai second hand aerosol user. So in short namanya SHA lah ataupun kalau merokok ianya adalah second hand smoke, tapi kalau penggunaan vape ianya dikenalkan sebagai second hand aerosol yang terdedah kepada orang di sekeliling itulah. So kalau merokok selalunya yang dikeluarkan adalah karbon monoksida antara lain daripada lebih daripada 7,000 komponen toksikan yang di dalam rokok itulah. Tetapi kalau dengan vape ianya lebih kurang juga sama, tetapi ianya tidak the only perbezaan di situ adalah ianya tidak mempunyai karbon monoksida, tetapi ia tetap mengandungi selalunya mengandungi nikotin seperti yang saya sebutkan tadi, plumbum dan mercury, heavy metals lah. So ini pun adalah bahaya kepada pemakai itu sendiri dan orang-orang di sekeliling itu. So walaupun baunya sedap, baunya harum, tapi ianya adalah salah satu cara bagi industri tembakau untuk menapuk bau yang tembakau itulah. So itu adalah cara untuk menarik perhatian especially orang-orang muda juga pasal ia merasa berbau wangi. Jadi macam mana itu? Macam akhirnya biar tinggi merokok dan bersigop katanya, tapi katanya tukar cara lain. Jadi itu untuk mengelirukan, tapi kesannya tetap sama. Tapi mungkin di satu hari nanti akan, siapa tahu kan, akan diadakan satu lagi sesi wawancara mengenai dengan perbezaan merokok dan juga ini secara terperinci dan juga jelas. Kata ni masa ni tujuan katanya adalah untuk membawa kesedaran mengenai dengan kesihatan, bagaimana pengambilan rokok, vape ni. Sebab kita ni lihat di kalangan para remaja ya, ketika ini kadang-kadang anak-anak pun dicubakan menjadi satu kekesalan kata ni, katanya apa jangannya vape, katanya bukannya sigop, tapi perlu kita ni tahu kesannya dan juga keburukan yang boleh menimbulkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi insya-Allah ya, mungkin saya pun ya, mungkin boleh ya. Nanti kita ni beritahu penerbit kita ni untuk sama-sama meluaskan lagi pandangan dan juga penelitian serta pemahaman kita ni sebagai masyarakat di negara ini untuk ke satu arah yang kebaikan lah mengenai dengan kesihatan kita. Jadi di sini ya Puan ya, mungkin ada apa lagi yang akan dikongsikan sebelum kita ni mengakhiri satu wawancara kita pada hari ini. So penggunaan ramai yang tahu di luar sana penggunaan apa saja jenis produk tembakau termasuk merokok dan menggunakan vape adalah dikategorikan sebagai memudaratkan kesihatan, dan sebagai umat Islam, agama Islam mengharamkan perbuatan ini. Di samping itu, kesemua individu di setiap peringkat umur di negara ini berhak untuk bernafas udara yang bersih dan bebas daripada sebarang toksin. Maka sempena dengan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan negara Brunei Darussalam bebas dari tembakau dan asap rokok. Sekian. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin kita mengharapkan mudah-mudahan Puan tidak keberatan untuk mengongsikan lagi bagaimana jika ada seseorang individu yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi secara mendalam, memberikan orang suntikan semangat pada mereka ya. Kongsikan di mana diorang dapat meminta khidmat nasihat ataupun menghubungi pihak Puan. Silakan. So kalau para pendengar di luar sana, penonton di luar sana yang ingin mengetahui lebih maklumat yang lebih lanjut lagi mengenai inisiatif untuk berhenti merokok, diorang bolehlah menghubungi talian Darussalam 123 untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai klinik berhenti merokok yang berdekatan dengan mereka. So segala informasi yang diperlukan insya-Allah akan dapat dikongsikan oleh pihak talian Darussalam. Jadi sejauh ini dengan adanya dikirakan bukan je bengkel atau bukan kalau bengkel lain lah. Bagi mereka yang ingin berhenti merokok ni, macam mana galakannya kepada masyarakat kita ni? Adakah ramai yang mengikuti program ini ataupun
mesti diajak diorang ni. So ini ini actually sebenarnya mengikuti klinik ini sama seperti mengikuti klinik yang lain. So ikut kepada kemahuan masing-masing. Tetapi kalau macam ada yang merasa mau membawa ahli keluarga, secara dasarkan itu terpulang kepada mereka. Tetapi mesti orang yang mengikuti klinik ini mesti maulah. So itu yang actually penting. Pasal kalau dipaksa selalunya success rate-nya berkurangan daripada orang yang sendiri mahu untuk ke klinik inilah. Itu dia. Jadi perlu kita ni berikan galakan kepada ahli keluarga kita, mungkin rakan-rakan kita untuk sedar betapa bahayanya rokok ini kepada diri sendiri dan orang di sekeliling kita ni serta alam sekitar. Kerana Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini temanya iaitu ancaman kepada tembakau, ancaman kepada alam sekitar kita. Jadi itulah ya, bila diterangkan sebentar tadi kita ni memahami bukan saja manusia boleh terjejas, tapi alam sekitar dan juga haiwan. Kehidupan. Ialah kalau sudah alam sekitar itu sama ada kehidupan laut maupun kehidupan yang di darat. Jadi perlu kita ni titik beratkan dan juga ambil berat sebenarnya. Kalaulah sekiranya ada ahli keluarga kita yang memang merokok ini sudah menjadi satu rutin dan juga kebiasaannya, jadi tani boleh nasihati dan ataupun ajak untuk mengikuti program berhenti merokok. Jadi pihak tertentu khususnya daripada pihak puan tadi kan menyatakan bis kita yang berhajat untuk mendapatkan khidmat nasihat, kaunseling ataupun mengharapkan bantuan bagaimana untuk menghentikan tabiat ini, bis kita boleh menghubungi ke talian Darussalam 123 ya. Dan juga terus bersama dalam klinik merokok ya. Bis kita akan insya-Allah akan dibantu oleh mereka-mereka yang profesional yang mengetahui akan perkara ini dan juga insya-Allah dapat membantu bis kita ya. Yang penting adalah kemahuan ya. Jika ada kemahuan pasti ada jalan untuk kita. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Arni Nur Akilah binti Bakar, merupakan pegawai pelajaran kesihatan yang sudi bersama kita pada pagi ini di Rampai Pagi. Terima kasih sekali lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.